Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, dalam video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang jadual berkala bab 6 Sains KSSM tingkatan 1. So kita berada dalam subtopik yang terakhir iaitu 6.3 berkaitan dengan sebatian. Okey. Okey, jika tajuk sebelum ini kita telah mempelajari tentang unsur dan juga campuran. Okey. Kita juga telah mempelajari tentang teknik-teknik pengasingan yang terlibat dalam bahan yang terbentuk melalui campuran. Okay, so kita akan tengok apakah itu sebatian. Sebatian seperti mana juga dengan campuran, dia terdiri daripada dua atau lebih unsur, tetapi bezanya dia bercampur secara kimia. Kalau campuran, dia bercampur secara fizikal. Okay, bahan baru yang terbentuk tu biasanya dia akan ada ciri-ciri yang tersendiri. Okay, dan dia akan berbeza daripada unsur yang membentuknya. Okay, so antara contoh sebatian adalah garam, gula, kapur, marma kan, dan juga air lah. So ni adalah contoh-contoh bahan sebatian dalam kehidupan seharian. Okay, ni contoh bagaimana sebatian terbentuk. Sebagai contoh, unsur magnesium bergabung dengan unsur oksigen, dia akan membentuk sebatian magnesium oksida. Di mana magnesium oksida ni akan mempunyai ciri-ciri yang berbeza berbanding unsur yang membentuknya. So dia akan berbeza daripada oksigen, dia akan berbeza juga daripada magnesium. Begitu juga dengan sebatian-sebatian lain lah. So dia akan melibatkan dua atau lebih unsur untuk membentuk sebatian yang baru. Okay. Sama juga lithium, unsur lithium bercampur dengan sebatian air. So dia akan membentuk satu sebatian yang baru lah. Okay. Okay, so contohnya dia akan membentuk logam yang bersifat alkali dan akan membebaskan gas hidrogen lah. Okay. So jika kamu perhatikan sebatian dan juga campuran, kita dapat lihat bahawa sebatian ini adalah bahan-bahan yang lebih sukar untuk dibentuk dan juga lebih sukar untuk dipisahkan berbanding dengan campuran. Okay. So bagaimana kita nak mengasingkan sebatian? Okay, kalau dalam campuran kita ada 7 teknik, betul. Bermula dengan penurasan sehinggalah kepada kromatografi. Jika sebatian, kaedah pengasingan yang digunakan adalah elektrolisis. Okay, kita tak boleh asingkan secara fizikal seperti mana kita telah belajar sebelum ni kerana unsur-unsur itu telah digabungkan secara kimia. Kita tak boleh, macam mana kita tak nampak dengan mata kita, macam mana kita nak asingkan dia. So untuk mengasingkan sebatian ini, kita hanya boleh menggunakan kaedah kimia iaitu melalui proses elektrolisis. Ya. Elektrolisis ini ialah proses penguraian ataupun memisahkan sebatian daripada kepada unsur-unsurnya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan arus elektrik lah. Okay. So sebagai contoh elektrolisis air. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, air terbentuk daripada dua unsur iaitu hidrogen dan oksigen, H2O. Itu semua orang tahulah. Jadi untuk mengasingkan air ni kepada dua unsur tersebut, hidrogen dan juga oksigen, kita perlu melakukan proses elektrolisis, okay, ataupun pemecahan menggunakan elektrik. So rajah di sebelah ini dia menunjukkan cara elektrolisis yang dijalankan secara ringkas lah. Okay. So dalam sambungan proses elektrolisis ini kamu boleh nampak terminal positif ataupun elektrod positif, kita namakan dia sebagai anod lah. Dan elektrod yang negatif kita namakan dia sebagai katod. Okay. So bila kita switch on ataupun kita mengalirkan arus elektrik melalui air ni, dan lalu elektrod dan juga air, kita telah berjaya memisahkan hidrogen dan juga oksigen lah, di mana oksigen akan tertarik kepada elektrod yang positif iaitu anod. So akan ada gas oksigen, kemudian hidrogen akan tertarik kepada elektrod negatif ataupun katod lah. Tetapi jika kamu perhatikan gambar rajah tersebut, kandungan hidrogen ataupun gas hidrogen lebih banyak berbanding
oksigen. Kerana apa? Dua unsur hidrogen dan juga satu unsur oksigen yang membentuk sebatian air. So sebab itulah hidrogen lagi banyak daripada oksigen lah, H2O. Okay. So hidrogen dan oksigen ni hanya boleh dipisahkan bila ada arus elektrik. Okay. Ada arus elektrik bolehlah dipisahkan kepada dua unsur. Okay. So kita akan lihat perubahan fizik dan perubahan kimia. So seperti mana kita tahu, bahan-bahan ni dia akan sentiasa mengalami perubahan lah, bahan-bahan dalam dunia ni. Okay. Dan ada dua jenis perubahan, iaitu perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Apakah perbezaan di antara dua jenis perubahan ini? Perubahan fizik, dia tidak akan menghasilkan bahan yang baru. Manakala perubahan kimia, dia akan membentuk bahan yang baru, di mana bahan baru tersebut dia akan berbeza daripada bahan asalnya. Sebagai contoh, perubahan fizik. Peleburan ais ke, pembekuan air ke, ataupun pendidihan air, bahan-bahan yang terlibat hanyalah air. Dia hanya berubah bentuk sahaja, sama ada dalam bentuk cecair, pepejal ataupun gas. Tiada bahan baru yang terbentuk. Tetapi dalam perubahan kimia, sebagai contoh pengaratan besi ataupun fotosintesis ataupun perebutan daun, bila daun yang dah mereput tu dia akan membentuk bahan yang lain. So dia tidak boleh reverse ataupun dia tidak boleh kembali kepada bentuknya yang asal, iaitu daun yang berwarna hijau tersebut. So perubahan kimia ini biasanya akan membawa kepada terhasilnya bahan yang barulah. Okay, so ini adalah perbandingan di antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. So ada persamaan. Dia kedua-duanya berlaku kepada jirim dan kedua-duanya melibatkan perubahan tenaga lah. Tetapi dalam perubahan fizik tidak akan ada bahan baru. Bahan yang dihasilkan adalah sama, komposisi pun sama dan tenaganya sedikit. Manakala perubahan kimia tenaganya banyak, komposisi kimia dan bahan hasil dia berbeza lah daripada yang asal. Sifat dan hasil bahan pun berbeza daripada yang asal dan dia akan membentuk bahan yang baru. Okay. So ni dalam bentuk jadual lah, lebih kurang sama sahaja. So tamatlah subtopik 6.3, maka habislah bab 6. Dalam bab ini kamu telah mempelajari apakah itu unsur, campuran dan juga sebatian. Kamu juga diperkenalkan secara ringkas berkaitan jadual berkala. Okay. So cikgu harap semua boleh memahami bab 6 ini. Jika ada sebarang persoalan, boleh terus komen ataupun tanya cikgu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.